Perjuangan dalam membebaskan diri dari penjajah di tanah Melayu telah menyaksikan pelbagai pejuang gigih yang mewarnai zaman politik pra-merdeka sehinggalah kemerdekaan. Dengan ini, kita dapat melihat pelbagai jenis gerakan politik, sama ada gerakan politik berhaluan kanan maupun gerakan politik berhaluan kiri yang mempunyai agenda perjuangan masing-masing. Di antaranya ialah Ahmad Bustamam yang tidak didendang daripada pembentukan Malaysia yang kita dapat lihat pada hari ini. Begitulah tajuk wacana kita, iaitu Ahmad Bustamam Harimau Rakyat. Ahmad Bustamam ataupun nama sebenar beliau iaitu Abdullah Thani Raja Kecil, dan nama panggilan beliau iaitu Ahmad Bustamam sebenarnya telah diambil sempena nama seorang tokoh India iaitu Subhas Chandra Bose yang telah banyak mempengaruhi beliau dalam karya-karya penulisannya. Seperti mereka tahu, beliau telah melibatkan diri dalam arena politik sejak sebelum merdeka lagi. Tapi seperti mana kita tahu juga, seorang tokoh politik mestilah mempunyai banyak halangan dan juga rintangan dihadapi dalam misi perjuangannya. Beliau mendapat pendidikan di Anderson School Ipoh dan disitulah bermula medan perjuangan beliau, di mana Ahmad Bustamam telah didedahkan dengan banyak buku dari Indonesia yang memerihalkan nasionalisme. Dengan ini, timbulnya perasaan tanggungjawab dalam diri Ahmad Bustamam untuk membela nasib orang Melayu. Dan kita dapat lihat dalam karya Ishak Saad yang bertajuk Sejarah Politik Melayu Pelbagai Aliran, di mana Ahmad Bustamam telah membakar karya karangan H.G. Wells yang mempunyai unsur-unsur yang memburukkan Rasulullah. Secara kronologinya, pada tahun 1937, Ahmad Bustamam telah bekerja bawah beberapa syarikat akhbar, antaranya ialah Utusan Melayu, Majlis dan Saudara. Semasa perlibatan Ahmad Bustamam dengan Akamah Majlis, beliau telah terdedah kepada dua orang tokoh besar, iaitu Ibrahim Hanzi Yaakob dan juga Abdul Rahim Kazai. Dan perkara ini saya tidak langsung telah membenarkan beliau untuk melibatkan diri dalam arena politik menerusi Kesatuan Melayu Muda ataupun lebih dikenali sebagai KMM. Dalam kesatuan ini, beliau telah dilantik sebagai penolong setiausaha yang diketuai oleh Ibrahim Hanzi Yaakob. Namun, pada tahun 1941, buat pertama kalinya Ahmad Bustamam dan juga 101 orang penyokong KMM telah ditangkap oleh British kerana mereka dianggap sebagai aktivis politik anti penjajahan. Selepas Perang Dunia Kedua, perasaan meluat-luat dalam kalangan orang Melayu untuk mencapai kemerdekaan telah mendorong Ahmad Bustamam untuk menubuhkan Parti Kebangsaan Melayu Melaya ataupun lebih dikenali sebagai PKMM. Beliau mendapat inspirasi dari rakyat Indonesia yang berjaya mengalahkan penjajah Belanda dari bumi Indonesia. Beliau juga telah menubuhkan cabang PKMM yang bernama Angkatan Pemudi Insaf ataupun lebih dikenali sebagai API pada tahun 1946. Beliau sanggup menjelajah di seluruh tanah Melayu untuk memperkembangkan pengaruh API. API mempunyai pendekatan yang radikal hingga membuat British lebih berwaspada, dan ini dapat dilihat dalam testament API politik yang lebih terang dan jelas menyatakan mereka menentang penjajah British. Angkatan Pemudi Insaf ini ataupun API telah juga ditafsirkan sebagai Angkatan Pembunuh Inggeris kerana mereka amatlah bersifat radikal dan juga agresif dengan melaungkan slogan merdeka dengan darah. Jadi, penontonan Ahmad Bustamam dalam gerakan ini telah menyebabkan beliau akhirnya ditangkap buat kali kedua, meringkuk dalam penjara atas tuduhan ingin melancarkan peperangan bersama British. Hal ini telah membuatkan API diharamkan serta dilabelkan sebagai sebuah pertubuhan yang haram. Namun, di sebalik perkara ini, kita dapat lihat bahawa matlamat Ahmad Bustamam untuk menggerunkan British berjaya. Dan ini juga telah dilakamkan oleh beliau dalam bukunya yang bertajuk 7 Tahun Malam Memanjang. Hukuman penjara selama 7 tahun tidak melemahkan semangat beliau, malahan telah memberikan nafas baru. Dan kita dapat lihat di mana beliau meneruskan perjuangan politiknya dalam membentuk gagasan Melayu Raya, di mana apabila beliau menjadi ahli pembangkang parlimen. Hal ini telah menyebabkan beliau ditahan buat kali ketiga atas sebab keengganan untuk menerima pembentukan Malaysia 1961. Selepas beliau telah dibebaskan pada tahun 1967, beliau hanya meneruskan gerakan politiknya dengan karya-karya tulisannya sehinggalah tahun 1983, di mana beliau telah menghembuskan nafas terakhir akibat barah paru-paru. Al-Fatihah kepada Allahyarham Abdullah Thani Beraja Kecil. Maka dengan itu tamatlah riwayat dan perjuangan seorang tokoh politik yang amat dinamik dan juga menarik yang telah memberikan warna-warni dalam corak politik negara kita.
Oleh itu jelaslah bahawa gerakan politik berhaluan kiri juga memainkan peranan penting dalam membina semangat anak bangsa untuk membebaskan diri dari penjajah. Oleh itu berakhirlah wacana kita pada hari ini yang bertajuk Ahmad Bersama Harimau Rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.